Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Faman taba min ba'di zulmihi, maka sesiapa yang bertaubat sesudah dia melakukan kejahatan, yakni kejahatan curi, wa aslaha, dan memperbaiki amal usahanya, fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, kerana Allah amat pengampun dan amat mengasihani. Ayat ni datangnya selepas daripada bicara had as-sariqah, curi. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, potong tangan, sama ada pencuri lelaki ataupun pencuri perempuan. Sariq was-sariqatu, ini hukum, undang-undang. Apabila disabitkan undang-undang dan dijatuhi hukum oleh hakim, maka dia tidak dapat mengelaknya, mesti dia menerima. Tapi sebelum dijatuhi hukum itu terlalu jauh dan terlalu luas sebenarnya, terlalu jauh untuk sampai kepada peringkat ini. Tidak mudah untuk dijatuhkan hukuman itu. Tapi sesudah dijatuh tidak ada pilihan lagi. Sebelum ini banyak perkara, banyak proses tidak mudah. Orang yang tidak memahami kedudukan, tak memahami perjalanan hukum dalam Islam, terutama sekali hukum hirabah dan hukum sariqah, hukum curi, dia takut sebabnya dia nampak tangan dipotong. Dia tidak nampak proses undang-undang itu, bagaimana undang-undang boleh berjalan, bagaimana undang-undang itu boleh dijatuhi ke atasnya. Pertama sekali, sama juga dengan had hirabah dahulu, undang-undang perlu disertakan dengan kesedaran hati. Perlu disertakan. Al-Quran tidak memisahkan di antara undang-undang dengan kesedaran hati, kesedaran dalaman, malah disertakan sekali. Penguatkuasaan undang-undang tidak boleh mendidik seorang. Tidak boleh. Dia boleh melahirkan manusia yang dendam seperti yang kita sebutkan dahulu. Boleh melahirkan, dia akan dendam terhadap undang-undang, hatinya luka dan tak akan sembuh sampai bila-bila kerana undang-undang bertindak terhadapnya. Oleh kerana itu Islam menawarkan kepada penjenayah ini supaya mereka menerima pilihan, iaitu taubat. Taubat terlebih dahulu. Ditawarkan taubat, yakni sebelum daripada hukuman dijatuh ke atasnya, diputuskan dalam mahkamah, sebelum itu peluang bertaubat masih luas. Selain daripada itu pulanya disuruh kepadanya supaya dia lari. Lari, jangan duduk dalam negeri ni. Jangan duduk, cari, lari. Dan pada ketika itu mungkin penguat kuasa dia buat tak erti. Dia tahu sangat ada bersembunyi di mana-mana, tapi dia buat tak erti. Itu bijaksana dia, kebijaksanaan dia dan kebijaksanaan penjenayah. Hukuman boleh dibebaskan daripadanya. Kemudian dalam masa dia lari, dia bertaubat. Sudah selesai masalah. Selesai masalah kerana dia bertaubat. Inilah yang disebutkan di sini, taubat. Tuhan terimakah taubat orang ini? Boleh jadi dia taubat dia tipu, taubat dia tidak betul. Sebenarnya tidak ada suatu jalan. Taubat kepada Allah. Allah memiliki langit dan bumi. Dia memiliki alam langit dan bumi, dan miliknya ini luas dan tidak terhingga. Oleh kerana itu barang-barang yang ada dalam bumi, dalam langit ini semuanya milik Allah. Pengampunan juga milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih besar daripada kuasanya. Jadi tidak timbul masalah taubat. Masalah taubat ini taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat bukan hak manusia. Mencuri ada dua pihak. Pertama sekali dengan manusia, barangnya kita curi. Kita ambil dengan cara sembunyi. Kalau dengan cara berterang, namanya had hirabah yang kita sebutnya dahulu. Curi dengan cara bersembunyi. Hukuman ini dengan manusia, satu pihak. Kami hukuman dengan Allah Subhanahu wa taala, satu pihak yang lain. Dosa dengan Allah Subhanahu wa taala boleh bertaubat. Milik Allah lebih besar daripada milik manusia. Pengampunan Allah lebih besar daripada pengampunan manusia. Ayat ini menyatakan di sini, faman taba min ba'di zulmih,
barang siapa bertaubat sesudah dia melakukan kejahatan, taubat selepas curi, selepas mencuri dia bertaubat dan sungguh dia bertaubat dengan Allah, cukup syarat-syaratnya. Taubat kita sebutkan dahulu, taubat merupakan boleh dosa biar sekalipun besar sekalipun, ia boleh disucikan dengan air mata, dengan penyesalan, tidak akan mengulangi lagi perkara kesalahan yang seumpama itu. Fa innallaha yatubu alaih, Allah terima taubat dia. Allah terima. Orang tu tak maaf, macam mana barang tu tak maaf? Sesudah dia bertaubat, dia boleh memilih banyak jalan. Dia boleh pertama sekali hantar barang itu pos, berapa wang tu barang tu dah habis sudah diguna, berapa nilai harganya, bagi lebih sikit lah, hantar pos. Tak perlu, wajib ke dia beritahu nama dia, saya fulan-fulan tinggal di sekian fulan-fulan, saya mencuri barang tuan, jam tangan tuan harga 2,000 lebih kurangnya, sekarang saya ingin bayar, nama saya sekian, harap maaf. Tak wajib, tidak perlu memberitahu nama kepadanya. Cukuplah dengan hantar barang itu ataupun hantar pulangkan harganya dan nyatakan dirinya dengan Allah bahawa dia sudah bertaubat pada ketika itu. Jika barang itu masih ada lagi dan dia mampu membayarnya, mampu, tangannya tidak dipotong, pada ketika ini tak wajib baginya mengaku dia melakukan kesalahan itu sesudah Allah Subhanahu Wa Taala tutupnya. Sabit kesalahan potong tangan melalui dua cara. Pertama dengan dua saksi yang adil. Itu pun boleh dipertikaikan yang adil ini. Adil ni orang tak kerja dosa besar. Orang makan riba tak adil sebab dosa besar, tak layak jadi saksi. Dah tak sabit dah mahkamah. Kena cek dulu fail dia, adakah fail riba dan sebagainya. Pernah zaman-zaman dulu. Pernah zaman dulu pun tak layak dah. Jadi oleh kerana itu nampak ni, tangan nak dipotong jauh sebenarnya, potong. Biarlah undang-undang itu ada, tetapi proses pengampunan masih luas sebelum daripada itu. Sebab itulah sepanjang sejarah Islam selama 14 abad melaksanakan undang-undang potong tangan tidak banyak tangannya dipotong, kecuali dia terlalu degil, dia pergi mengaku walaupun dia beri peluang untuk kata tak payah mengakulah, tak mengaku, nak mengaku juga potong. Ini dua saksi yang adil itu kadang-kadang boleh dipertikaikan. Jadi kalau begitunya tidak sabit menerusi dua-dua ini. Hakim mengaku pun dia tak mengaku, tapi dia curi barang tu. Curi, tak mengaku. Kemudian saksi pun tak ada. Pada ketika itu dia tidak wajib sebenarnya untuk bertaubat, memberitahu kepada orang, kepada sesiapa pun bahawa dia telah melakukan perbuatan itu. Mengapa? Alasannya apabila Allah tutup, maka tutuplah. Allah tutup. Kesalahan itu tidak diketahui oleh sesiapa pun. Dia seorang saja yang tahu. Apabila Allah tutuplah. Jadi sampai kita nak bertaubat, seperti yang kita sebutkan tadi, ialah pulangkan barang itu kemudian bertaubat. Sudah selesai masalahnya. Jika seorang itu mengaku, tetapi barang itu tidak ada di sisinya, barang yang dicurinya itu sudah tidak ada padanya, dia pergi mengaku depan mahkamah bahawa dia mencuri, tapi barang ada, barang tak ada, hakim boleh melorongkan kepadanya tarik balik pengakuan itu, kerana tidak ada saksi. Nak potong tangan, saksi tak ada, barang pun dah tak ada, saksi tak ada, awak seorang saja mengaku, tarik balik. Jika dia berkeras, maka dipotong tangan. Keras nak mengaku juga boleh potong, tapi jika kita tarik balik ada. Mengapa? Fa innallaha yatubu alaih, Allah boleh terima taubat ini. Mengapa anda tidak pilih jalan ini? Mengapa anda pilih jalan potong tangan sedangkan taubat dibuka dengan seluas-luasnya? Oleh kerana itu, terimalah saja jalan pilihan ini, iaitu pilihan bertaubat. Ayat ini ingin menyatakan perkara ini. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia perlu menilai taubat ini. Taubat lebih tinggi sebenarnya daripada mengaku di mahkamah. Taubat lebih tinggi. Taubat seorang pengakuan yang dibuat oleh seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bertaubat, mengaku salah, ini di hadapan manusia. Di hadapan manusia yang diberi kepadanya kuasa. Mana lebih tinggi? Seorang mengaku di hadapan Allah dengan mengaku di hadapan undang-undang, di hadapan Allah lebih tinggi. Oleh kerana itu dosanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Bagi mereka yang ingin bertaubat dan ingin selesai dosa dengan manusia, dosa itu dosa mencuri, dikehendaki supaya dia memperbanyakkan amal kebajikan. Amal kebajikan, sama ada berupa sedekah, berupa infak, berupa apa saja, banyakkan. Kenapa? Ada kemungkinan pada hari akhirat Tuhan punya barang dia tuntut lagi.
Dia kata saya tak mahu bayar. Tak mahu bayar. Dituntut pada hari akhirat. Pada ketika ini akan diselesaikan menerusi keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana amal kewajikan anda bayar sekarang kepadanya. Boleh. Pada ketika wang ringgit sudah tidak ada gunanya lagi, harta benda sudah tidak ada guna, yang berguna ialah amal kewajikan. Itu bayaran yang boleh dibuat. Jika sekiranya dia menuntut. Jika sekiranya dia menuntut. Sebab dia bebas. Dia ada hak pada ketika ini. Padahalnya kalau dia tuntut, dia tak tuntut tu lebih baik akan dibalas keadilan Allah, dia beri pula yang lain, maafkan kepadanya. Tetapi ada kemungkinan kebebasan seorang itu tidak boleh dipaksa. Ayat menyatakan pendidikan sini sebenarnya pendidikan hati. Faman taba min ba'di zulmihi, sesiapa bertaubat selepas daripada dia melakukan kezaliman. Sebelum melakukan kezaliman bertaubat apa makna? Tak ada makna ni selepas dia mencuri. Selepas mencuri sama ada, Imam Syafi'i kata, sama ada sebelum atau selepas dijatuhi hukum. Selepas dijatuhi hukum, tiba-tibanya dia katanya dia sudah bertaubat. Imam Syafi'i kata terlepas. Kenapa? Ayat dalam hadis umum menyebutkan at-taibu minaz zambi kaman la zambala. Orang yang bertaubat daripada dosanya bagaikan orang yang tidak ada dosa lagi. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat terlepas orang ini. Sudah bertaubat selepas daripada jatuh hukum. Bebas. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat boleh memutuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Sudah tidak ada lagi. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat. Dia kata kalau bertaubat sebelum dijatuhi hukum boleh diterima. Selepas daripada dijatuhi hukum baru bertaubat tidak diterima lagi. Khilaf di antara fuqaha. Khilaf. Jadi kita dalam hal yang seumpama ini barangkali boleh tengok terpulang kepada pakar-pakar undang-undang mana yang lebih berkesan masalahnya untuk menghapuskan jenayah mencuri. Lihat di antara mazhab-mazhab ini mana yang difikir sesuai. Kalau mazhab Imam Syafi'i dipikir sesuai, lebih arham, lebih rahmah, lebih kasih sayang, lebih berfaedah untuk mendidik manusia, mazhab Imam Syafi'i. Saya kira mazhab Imam Syafi'i lebih arham, lebih kasih sayang, lebih mesra, maka lebih mesra boleh jadi pendapat ini lebih sesuai sebenarnya kerana kemesraan sebenarnya lebih besar kesannya dalam soal mendidik dan menguasakan sesuatu peraturan. Famanta Ibni Katsir berpendapat, seorang mazhab Syafi'i. Ibni Katsir berpendapat, dia kata barang ni sama ada terima tak terima taubat pun barang hantar barang. Barang yang dicuri itu pulang, kalau dia hanya taubat boleh diterima. Tapi kena hantar dulu barang. Saya tak lupa itu. Takut dia bertaubat, selepas dia jatuhi hukum, bertaubat barang tak hantar. Dia kata saya sudah bertaubat, tak jadi. Betul juga macam tu pun. Semua orang boleh bertaubat. Dia curi dulu harga 2 juta harganya. Pakai dia lesak macam tu. Kau nak bertaubat. Tak ada guna macam ni. Katanya, faman taba min ba'di zulmihi, barang siapa yang bertaubat sesudah dia melakukan kejahatan curi, wa aslaha, dan dia memperbaiki usahanya. Ini satu perkara lagi. Taubat berapa banyak dengan kesalahannya itu dia runtuhkan. Dengan sebab dia mencuri berapa banyak kerugian, dia kena bina balik. Bina balik bagaimana? Dia rugi, dia curi barang itu menyebabkan perniagaan. Dia curi lori balak misalnya. Dia curi. Kemudian berapa lama orang tu rugi dengan sebabkan kenderaan yang dia tak ada. Kena bina balik. Bina balik ganti rugi ni. Itu maknanya aslahah. Berapa banyak dia buat dosa itu menjatuhkan image seseorang itu. Ya, bina balik. Wa aslahah. Fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah terima taubatnya. Jadi bila Allah sudah terima taubatnya, sesudah dia bertaubat dan dia sudah pulihkan dosanya dahulu, maka Allah terima. Ini juga menyatakan bahawa penjenayah ini menyatakan kepada masyarakat mesti terima orang ni. Walaupun orang itu mesti dihukum potong tangan, dia buang negeri dan macam-macam lagi undang-undang yang dikenakan ke atasnya, tidak bermakna dia ni dibuang daripada masyarakat. Masyarakat tidak ada hak untuk membuang orang ini sesudah Allah terima taubatnya. Kadang-kadang masalah kita baca dalam setengah orang, mengapa pusat serenti tidak berjaya? Sebab orang ini bila dibebaskan, masyarakat tak terima dia balik. Tak terima. Ini satu kesalahan. Jadi ayat ini menyatakan orang ini mesti diterima oleh masyarakat sebab dia sudah bertaubat. Orang yang sudah bertaubat jika diterima oleh Allah, mengapa manusia tidak terima?
Di mana duduknya manusia bila dibandingkan dengan taubat yang diterima Allah itu? Fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah terima taubatnya. Mengapa? Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi bila digabung kedua-dua ni, Maha Pengampun, dia ampun semua dosa, kecil kah besar kah, sudah dijatuhkan hukum kah selepasnya, itu makna ghafur. Yang kedua pula, ghafur ini kalau tak ada kasihan belas, dia tak ghafur juga. Tidak besar juga kesan Maha Pengampun, boleh jadi oleh kerana dia tidak ada kasihan belas. Tak ada kasihan belas, dia mengampun, tapi nanti dulu dia tangguh. Sebab apa? Sebab tidak rahim. Rahim artinya kasih sayang. Dia Maha Pengampun segera, disebabkan dia ada gabung di antara dua ini. Di antara ghafur dan rahim ini, penyegeraan kelihatan di sana sebab tujuan rahim itu mahu disegerakan, dan ghafur itu merujuk kepada jenis dosa besar, dosa kecil tak kira akan diampuni Allah. Begitulah ayat ini menyatakan. Dan satu lagi selepas daripada disabitkan undang-undang ini, undang pertuangan dalam mahkamah sudah disabitkan, diberi peluang pula kepada tuan punya harta, jika dia ingin membuat kebajikan, maafkan sajalah dosa itu. Diberi peluang kepadanya untuk memaafkan. Kemudian setelah dia maafkan, maka tidak ada lagi undang-undang motong tangannya. Sebab apa? Pihak yang berkenaan telah memaafkan kepadanya, juga boleh membebaskan seorang itu daripada potong tangan. Jadi kadang-kadang kita rasanya yakin undang-undang ini kalau ada pun tak ada orang kena potong tangan. Tak ada. Mengapa tak ada? Kerana Rahman dan Rahim Allah itu, undang-undang, semangat di sebalik undang-undang Islam itu sendiri tidak merujuk kepada ingin potong tangan, tetapi ingin mengekalkan keamanan di dalam negeri. Itulah dia. Seterusnya, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wallahu subhanahu wa ta'ala alam.